Tajuk-tajuk utama berita hari ini, MRC Sarawak sentiasa bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak. 200 golongan SASA terima bantuan wang tunai YKN. Jambatan Sebau dijangka siap Ogos 2025. Datuk Jerib Susil rasmi projek RTP di Kampung Kakas. Datuk Martin Ben tinjau 4 projek pembangunan di Kedu. Projek kabel bawah tanah Asajaya dijangka siap Jun 2024. 21 usahawan kraf tangan sertai program Semarak Seni Budaya Orang Ulu 2024. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia MRC Sarawak sentiasa bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam membantu mereka yang memerlukan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, ini khususnya semasa penularan wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 2020 hingga 2021. People forget, and Sarawak, because Sarawak is the first British Red Cross, and we started even before Malaysian Red Cross. So I mean, we have to remind people that Sarawak, don't look at us ulu jungle, but we actually do a lot of good works. We started even before you. They said that they tend to forget. So of course, the Malaysian Red Crescent Sarawak started in December 1947, and it's truly like what you said. Dini aman, dini bahaya. You're always around. You're always volunteers around. Beliau berkata demikian semasa majlis menandatangani perjanjian amal antara MRC Sarawak dan Tien Lee Marketing Sdn Bhd di Kuching pada Ahad. Program tersebut merupakan program tanggungjawab sosial korporat CSR Tien Lee Marketing Sdn Bhd sebagai komitmen terhadap kebajikan sosial yang lebih luas melangkaui margin keuntungan bergema dengan pelanggan yang mengutamakan nilai etika. Dalam majlis sama, beliau telah menyaksikan majlis menandatangani perjanjian amal antara pihak berkenaan. Turut hadir ialah pengurusi Bulan Sabit Merah Malaysia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. George Chan Hong Nam. Seramai 200 orang terdiri daripada golongan SASA di bawah Yayasan Kebajikan Negara YKN menerima bantuan berupa wang tunai bagi menghargai golongan tersebut sempena sambutan bulan Ramadan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri berkata, kerajaan sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan serta keperluan setiap lapisan masyarakat. Antara perkara yang diberi penekanan ialah membantu golongan yang memerlukan atau golongan yang susah agar dapat turut serta menjalani kehidupan yang selesa. Seperti yang lain, dalam memastikan hasrat murni kerajaan dapat direalisasikan dengan jayanya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis iftar Sinar Kasih Ramadan di Kuching pada Ahad. Seramai 500 orang tetamu terdiri daripada rakan strategik YKN telah hadir pada majlis tersebut. Projek pembinaan jambatan sebauh yang merentasi Sungai Kemenah bakal siap pada Ogos 2025. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Bundi Utomo memberitahu projek diambil alih oleh kontraktor penyelamat itu menunjukkan perkembangan positif dan dilaporkan mendahului jadual yang ditetapkan. Walaupun demikian, dengan peruntukan yang telah pun diluluskan, kita berharap dalam 2025 kita dapat memulakan semua projek ini dan juga mengharapkan dalam penghujung tahun 2025 dan 2026 kita akan melihat bahawa projek ini akan dapat diselesaikan. Terutamanya jambatan melintasi Pekan Bawah ataupun jambatan Sungai Kemenah, saya melihat mungkin dapat disiapkan hujung tahun hadapan. Yang kontraktor telah pun berjanji mungkin seawal Julai ataupun Ogos. Beliau berkata demikian semasa sidang media mengenai taklimat status pelaksanaan projek di Sebau pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenah itu menambah projek-projek lain di konstituensi Kemenah
dan kawasan sekitar juga akan dilaksanakan selepas mengalami kelewatan akibat wabak COVID-19. Katanya Kerajaan Sarawak menyasar untuk membangunkan kawasan luar bandar di Bintulu supaya Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dapat membantu membina infrastruktur utama iaitu jalan raya, bekalan air dan telekomunikasi. Menurut beliau, dengan adanya kesemua ini, barulah kerajaan dapat membangunkan sosioekonomi rakyat yang tinggal di luar bandar. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Jerip Susil telah merasmikan laluan lorong pejalan kaki Kampung Kakas pada Sabtu. Laluan pejalan kaki tersebut merupakan antara projek program transformasi luar bandar RTP yang telah diluluskan dan dilaksanakan di kawasan tersebut yang siap sepenuhnya pada tahun 2022. Pada majlis tersebut, Datuk Dr. Jerip turut meluluskan geran projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM30,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Bia Kakas semasa menyampaikan ucapan pada majlis perasmian tersebut. Dalam pada itu, beliau yang juga adun mambong turut mengambil peluang melawat lokasi tanah runtuh yang berlaku di kawasan kampung tersebut untuk mengenal pasti solusi yang perlu diambil. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Martin Ben turun padang meninjau 4 projek pembangunan di konstituensinya pada Sabtu. Untuk lawatan pertama, adun kedua itu telah melawat projek program transformasi luar bandar RTP iaitu menaik taraf Gereja Katolik St. Adrian Kampung Sumukoi A. Projek bernilai RM150,000 itu mencakupi kerja-kerja pemasangan siling bahagian dalam dan luar gereja dengan projek dijangka siap pada pertengahan April 2024. Seterusnya, beliau melawat projek di bawah unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO iaitu bina baru Gereja Katolik St. Basil bernilai RM450,000 di Kampung Antayan Liun. Lawatan beliau diteruskan lagi ke Kampung Antayan Keropok bagi melihat projek RTP naik taraf Gereja Katolik St. Rose yang bernilai RM120,000. Datuk Martin Ben mengakhiri lawatan dengan melawat projek RTP siap iaitu menambah baik Dewan dan Bilik Gerakan Kampung Meboy yang bernilai RM120,000. Projek kabel bawah tanah di kawasan Astajaya dijangka siap sepenuhnya menjelang Jun tahun ini yang mana akan memanfaatkan seramai 70,000 penduduk di situ termasuk Sadong Jaya dan Sebuyau. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rupiah Wang memberitahu projek ini akan menyelesaikan masalah putus bekalan elektrik yang sering berlaku di kawasan terlibat terutamanya ketika musim perayaan. Memandangkan sambutan Hari Raya pada tahun ini lebih awal dari tarikh siap projek, Datuk Rubiah yang juga Ahli Parlimen Kota Semerahan meminta Sarawak Energy Berhad SEB untuk meningkatkan kapasiti bekalan elektrik pada musim perayaan ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan program pautan kasih Parlimen Kota Semerahan Zon Astajaya pada Sabtu. Datuk Rubiah turut meluahkan sedikit kekecewaan dengan laporan penduduk sebelum ini yang sering menghadapi masalah terputus bekalan elektrik setiap kali musim perayaan. Pada program tersebut, beliau menyantuni golongan memerlukan dengan pemberian sumbangan Hari Raya Aidilfitri kepada 264 golongan asnaf. Selain itu, sebanyak 500 pak bubur pedas turut diagihkan kepada penduduk yang hadir. Seramai 21 orang usahawan kraf tangan telah menyertai program Semarak Seni Budaya Orang Ulu 2024 yang dianjurkan oleh Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC bertempat di Kampung Lusut Miri. Majlis penutupan program tersebut telah dirasmikan oleh Pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak STB merangkap adun Telangusan Datuk Dennis Ngau. Datuk Dennis dalam ucapannya menyeru para usahawan agar tidak mensia-siakan peluang untuk mendapatkan bantuan keusahawanan dari pihak SEDC. Sementara itu, SEDC dalam satu kenyataan media berkata program tersebut telah berlangsung selama 2 hari dengan 2 aktiviti utama iaitu untuk mempelajari cara pembuatan gross bag dan dibahagikan kepada 2 peringkat, peringkat asas dan peringkat pertengahan serta pesangun orang ulu.
Rosbag merupakan inovasi daripada anyaman Lavung iaitu Ikatan Kepala Tradisi Etnik Kaum Kayan. Anyaman tersebut diubah suai dan dijadikan pelbagai bentuk seperti beg, tas tangan, bekas air dan pelbagai lagi. Pesangon Orang Ulu pula merupakan sambutan malam kebudayaan yang meraihkan kebudayaan Orang Ulu seperti anyaman Lavung, tarian ngajat dan datun jelut serta alunan muzik sape secara langsung. Selain itu, para peserta turut diajar tentang asas keusahawanan serta bagaimana kaedah untuk menembusi pasaran dalam industri kraftangan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Saksikan sorotan majlis menandatangani perjanjian amal antara MRC Sarawak dan Tianli Marketing Sdn Bhd di Kuching pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.